Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, sebelum ni kita sudah belajar tentang kemahiran proses sains kan? Kemahiran berkomunikasi pada hari Isnin yang lepas. Jadi, untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kamu sediakan 3 perkara di hadapan kamu. Yang pertama ialah buku teks sains tahun 2. Yang kedua ialah buku aktiviti sains tahun 2. Dan juga yang ketiga ialah alat tulis. Okey, dah ada ke ketiga-tiga perkara tu di hadapan kamu? Okey, semua dah sedia ke untuk pembelajaran pada hari ini? Okey, mari kita teruskan. Okey, untuk buku teks sains tahun 2, cikgu nak kamu buka pada muka surat 12 hingga 16. Okey, cikgu akan tunggu kamu buka. Dah buka kan? Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, siapa ni? Ada budak lah, dia tanya murid-murid tahu tak apa itu kemahiran manipulatif? Lepas tu, apa yang kuda bertanduk ini kata ialah kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Mari kita lihat kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okey, buaya ni nak kata apa ya? Buaya ni kata, terdapat 5 kemahiran manipulatif yang murid-murid perlu tahu. Berapa kemahiran? 5. Ingat ya, 5 kemahiran manipulatif. Okey, untuk kemahiran manipulatif yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okay, kita tengok gambar ni. Kita nampak murid lelaki ni dia menuangkan cecair ke dalam silinder penyukat. Jadinya, kemahiran manipulatif yang pertama, kita kena pastikan kita menggunakan dan mengendalikan peralatan. Apa itu peralatan sains? Ini silinder penyukat ni. Apa itu bahan sains? Cecair ni. Dengan betul dan cermat. Jadi, cecair yang kita tuang ke dalam silinder penyukat ini tidak akan tumpah. Untuk kemahiran manipulatif yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Murid-murid tahu tak spesimen tu apa? Spesimen ni ialah tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan yang kita gunakan untuk menjalankan sesuatu eksperimen. Spesimen ni boleh jadi benda hidup seperti siput kebuni ataupun tumbuh-tumbuhan seperti pokok. Kalau kita tengok situasi ni, dia menyatakan bahawa mengendalikan spesimen hidup seperti siput kebun. Jadi, kita kena kendalikan spesimen dengan betul dan cermat dan tidak menyakiti haiwan ini. Anda jelas? Okey, kita teruskan. Untuk kemahiran manipulatif yang ketiga ialah, singa ni kata, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, spesimen ni cikgu kata apa tadi? Spesimen ni ialah tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan yang kita gunakan. Ini kalau ikut gambar ni ianya ialah bunga raya. Apa benda? Bunga raya. Okey, peralatan. Apa yang kita nampak daripada gambar ni? Apa yang peralatan? Okey, bika. Ini namanya adalah bika. Okey, bahan sains dengan betul. Okey, apa yang bahan sains ni? Cecair. Cecair ni ialah air. Jadinya kita perlu melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul supaya mudah untuk dilihat dan difahami oleh orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran manipulatif yang keempat.
Kemahiran manipulatif yang keempat ialah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Tadi cikgu kata contoh-contoh peralatan sains ialah seperti silinder penyukat, tabung uji, bika. Jadinya kalau ikut gambar ni, dia mencuci tabung uji dengan menggunakan, dia guna apa ni? Berus. Jadinya, kita dapat membersihkan tabung uji dengan betul dan selamat. Jadi, selepas ni kita boleh menggunakan tabung uji itu kembali. Untuk kemahiran manipulatif yang kelima, beruang dikata, kemahiran manipulatif yang kelima ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kalau kita tengok dekat gambar ni, dia ada 3 jenis bika. Pertama, bika 100 ml. Kedua ialah 250 ml. Ketiga ialah bika 1000 ml. Jadinya, bila kita nak simpan peralatan sains seperti bika, kita kena simpan ikut jenis dia. Jadi, mudah untuk diambil. Dan kalau kita tengok dekat gambar sebelah ni pula, ialah menyimpan kanta pembesar. Ni contoh kanta pembesar ni. Kalau kita nak simpan kanta pembesar, kita simpan balik dalam kotak dia. Jadi, orang lain boleh guna dan tidak rosak. Kita dah belajar kan 5 kemahiran manipulatif tadi. Jadi, kita akan cuba untuk buat eksperimen dengan mengaplikasikan kelima-lima kemahiran manipulatif. Okey, sepatutnya eksperimen ni kita buat di sekolah, tetapi memandangkan kita melakukan PDPR, jadi kita hanya akan bincang melalui slide ini sahaja. Okey, semua dah bersedia ke? Okey, untuk eksperimen ni, awak semua perlukan kanta pembesar, jubin putih, sarung tangan, akuarium kecil dan juga siput kebun. Siput kebun ni awak boleh cari dekat mana? Dekat kebun. Okey, langkah yang pertama. Ambil siput kebun di taman sains dan masukkan ke dalam akuarium kecil. Kedua, letakkan siput kebun di atas jubin putih. Okey, untuk langkah-langkah ni, apa kemahiran manipulatif yang kita gunakan? Pandai, kita gunakan kemahiran mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, kita tengok kepada langkah yang ketiga. Gunakan kanta pembesar untuk memerhatikan siput kebun. Okey, untuk langkah ini, kita gunakan kemahiran manipulatif apa? Pandai, kita gunakan kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Peralatan sains tu yang mana? Kanta pembesar ni lah peralatan sains tu. Okey, bijak semua. Okey, langkah yang keempat. Lakarkan siput kebun di dalam buku sains kamu. Untuk langkah ini, kita gunakan kemahiran manipulatif yang mana? Kita gunakan kemahiran manipulatif melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Dekat sini dia lakar apa ni? Ini namanya dia lakar spesimen. Bijak semua. Okey, langkah yang kelima, labelkan lakaran siput kebun tersebut. Keenam, lepaskan siput kebun ke tempat asalnya. Okey, kenapa kita kena lepaskan siput kebun tersebut ke tempat asalnya? Supaya kita dapat menjaga populasi siput kebun. Jadinya siput kebun tidak berkurangan. Okey, bijak semua. Okey, kita tengok kepada langkah yang ketujuh. Dia kata, cuci tangan dan peralatan yang telah digunakan. Untuk langkah ini, kita menggunakan kemahiran manipulatif membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, bijak. Jadi, selepas kita menggunakan peralatan sains kanta pembesar ni, kita kena menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kanta pembesar ni kena simpan dekat mana? Kita kena simpan dalam kotak balik, kita masukkan ke dalam bilik sains. Okey. Seterusnya, kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, semua dah ready ke? Cikgu nak kamu buka buku aktiviti sains tahun 2,
pada muka surat 9 dan juga 10. Okey, pada muka surat 9 kita boleh tengok dia suruh buat apa? Urutan penyiasatan ini adalah menggunakan kemahiran manipulatif. Jadi, untuk soalan yang pertama, dia kata, nomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Jadi, cikgu nak kamu nanti tengok, okay, mana langkah yang pertama, mana langkah yang kedua, mana langkah yang ketiga, mana langkah keempat. Jom kita tengok. Nanti, lepas awak dah jelas tentang langkah-langkah tersebut, awak tanda nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nanti awak tulis semula dekat sini ya. Okey, seterusnya untuk muka surat yang ke-10. Dia kata padankan kemahiran manipulatif yang diamalkan oleh murid dengan gambar berikut. Cikgu nak nanti awak tulis balik tiga-tiga benda ni dekat bawah ni. Tapi ikut gambar. Kalau gambar ni dia kata apa? Kalau gambar ni dia kata membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Jadi awak tulis balik dekat sini. Okey, semua jelas ke? Okey, bagus. Itik ni kata apa ya? Okey, itik kecil ni dia kata kita sudah selesai mempelajari topik kemahiran saintifik. Dia kata, jom kita ulang kaji apa yang kita telah pelajari. Sebelum ni, awak telah belajar kemahiran proses sains dan pada hari ini awak telah belajar tentang kemahiran manipulatif. Kedua-dua kemahiran ini terletak di bawah kemahiran saintifik. Untuk kemahiran proses sains, terdapat 4 kemahiran. Pertama, memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat ialah berkomunikasi. Berkomunikasi ni awak belajar bila? Masa hari Isnin yang lepas. Hari ni awak belajar pasal apa? Bagus. Hari ni awak belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, jom kita buat ulang kaji. Cikgu nak kamu buka buku teks pada muka surat 12. Nanti awak akan nampak gambar ni. Okay. Jom kita jawab sama-sama. Pertama, apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dengan bantuan alat di sebelah? Okey, ni gambar apa ni? Ni bukan gambar yang selalu doktor gunakan ke? Namanya apa? Stetoskop. Nama dia apa? Stetoskop. Jadinya, doktor menggunakan alat ini menggunakan deria pendengaran. Bagus. Untuk yang kedua, ini adalah peralatan sains. Peralatan sains ni apa? Kanta pembesar. Untuk menggunakan kanta pembesar ni, kita menggunakan deria penglihatan. Okey, bijak. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata gambar di bawah menunjukkan haiwan yang telah dikelaskan mengikut ciri anggota badan. Nyatakan ciri-ciri sepunya dan berbeza dalam pengelasan di atas. Kat sini ada gambar cicak, ada gambar biawak, ada gambar buaya, ada helang, ada itik, ada ayam. Jadi macam mana kita nak kelaskan ni? Ini kita menggunakan kemahiran mengelas. Okey, pandai. Okey, jom kita tengok macam mana dia nak kelaskan. Okey, ciri-ciri sepunya ataupun ciri-ciri yang sama. Kesemua haiwan ini dia bertelur. Pandai. Itik bertelur, buaya bertelur, helang bertelur. Okey, kalau kita tengok pada ciri-ciri yang berbeza pula, kalau cicak, biawak dan buaya, dia mempunyai berapa kaki? 4 kaki dan mempunyai ekor. Betul tak? Cuba tengok ada ekor tak? Cicak ada ekor, biawak ada ekor, buaya pun ada ekor. Kalau kita tengok dekat sini, helang, itik dan ayam berkaki 2. Betul ke tengok ni? Ada 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, betul. Dan mempunyai paruh. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Dia kata, perhatikan gambar di bawah. Nyatakan tinggi dan berat menggunakan alat-alat pengukuran di bawah. Kita tengok ini nombor berapa ni? 120. Ini nombor berapa? 25. Jadi awak tulis dekat 3B 25 kg dan juga kalau
A. 120 cm. Untuk kemahiran manipulatif yang keempat, dia lukis apa ni? Namanya melaka. Melaka apa? Melaka gambar ikan. Jadi, dia menggunakan kemahiran manipulatif apa? Dia menggunakan kemahiran manipulatif melaka spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Tahniah, awak semua sudah selesai untuk pengajaran pada hari ini. Cikgu harap awak semua faham tentang apa yang cikgu ajar dan jangan lupa untuk melakukan aktiviti yang telah cikgu sediakan. Terima kasih, jumpa lagi.